tidak ada satu perkara yang menimpa seorang ahli agama Allah kecuali di dalam kitab Allah terdapat dalil mengenai jalan hidayah dalam menghadapi perkara itu. Faham tak? Maksudnya, apa sahaja orang tanya kita, bila orang tengok kita ni macam ustaz sikit, betul tak? Kan ada dua lah. Satu nampak pakaian kita, betul? Yang kedua nampak kita selalu pergi kelas, betul? Selalu hadir dalam kelas. Orang kata ni mesti dah banyak ilmu dah, betul tak? Jadi bila banyak ilmu, nak tanya ustaz tu sendiri, ustaz dah balik dah. Tanya siapa? Tanya orang yang banyak ilmu lah. Tanya, abang, pakcik, macam mana, apa hukum sekian. Macam mana nak jawab? Al-Imam Syafi'i kata, apa sahaja yang sampai kepada ahli agama kan, orang yang ada agama ni, apa sahaja yang ditimpa kepadanya, ada jalan penyelesaiannya dalam Al-Quranul Karim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Inilah kitab yang kami, iaitu Allah, turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, iaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Okey, saya rasa ini sesuai dengan zaman kita. Betul tak? Kan zaman kita sekarang kadang orang nak cari penyelesaian. Arab kata al-hil. Ma huwa al-hil? Al-hal. Ma huwa al-hal? Apa penyelesaian? Apa penyelesaian? Okay, penyelesaiannya kena buat tu, kena buat ni. Tak, penyelesaiannya kembali kepada Al-Quranul Karim. Betul tak? Okay, katalah sekarang ni ada musibah banyak. Apa penyelesaian dia? Penyelesaiannya kembali kepada Allah. Kan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila salah. Kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ditimpa sesuatu masalah perkara, bergegas solat. Kita bergegas pergi mana? Pergi mana-manalah tempat tu lah, kan. Katalah kalau gula naik harga, pergilah beli gula. Betul? Kalau itu naik harga, pergi beli benda tu. Tapi kalau Rasulullah, apa pertama sekali dia buat? Solat dulu. Okay, lepas tu nanti, okay, barulah kita buat sesuatu. Okay? Kalau semua pakat pergi ambil gula, tu dia akan jadi bergaduh, betul tak? Macam keluar dalam berita baru ni, nak dapatkan minyak, kereta berlanggar kan? Bila kereta bersentuh, berapa ratus kena bayar? Berapa? 200 paling kurang, betul tak? Dah depan tu jatuh, kan? Okay? Jadi, begitu kalau kita ambil daripada sunnah Nabi SAW, kita dapati Al-Quranul Karim, okay, ambil daripada Islam, kita dapati apa sahaja masalah, kita akan dapat jalan penyelesaiannya, al-hal dalam Al-Quranul Karim. Okay, kena yakin yang tu. Yakin yang ni banyak masalah kita akan selesai. Okay, baik. Kemudian seterusnya Al-Imam Syafi'i mengatakan, membaca satu lagi ayat, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Okey. Dan seterusnya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muhsinin. Surah An-Nahl ayat yang ke-89. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Nombor satu, menjelaskan segala sesuatu. Yang kedua, huda, petunjuk. Yang ketiga, rahmah. Dan yang keempat, berita gembira untuk orang yang berserah diri, untuk orang Islam. Okay? Apa lagi kita nak? Betul tak? Penjelasan kepada segala sesuatu ada dalam Al-Quran. Okay? Sudah tentu kalau orang tanya pada kita, Ustaz kata tadi, tibyanan likulli syai', penjelasan kepada segala sesuatu. Saya nak bina apa? Nak bina rumah. Kan, ingatkan nak bina apa? Kapal terbang apa kan, bina rumah, benda simple kan. Ada tak dalam Quran? Dalam Quran disebut tibyanan likulli syai', penjelasan kepada setiap sesuatu, segala sesuatu. Ustaz nak bina rumah, ayat surah apa? Ayat apa? Jenuh kita kan. Pasal dia ustaz dah balik, dia tanyalah orang yang ada ilmu tadi kan. Kan ustaz tadi baca dengar kat mikrofon macam tu, mana ayat dia? Ada ke tak ada? Kita kata ada.
Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi diberikan dalam bentuk kaedah, formula. Formulanya ialah, tanyalah kamu kepada orang yang mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. Itu formula umum. Nak tahu tentang buat rumah, tanya siapa? Siapa buat rumah? Tanya arkitek untuk dia punya apa ya? Design kan. Nak letak batu-bata ni, tanya arkitek juga. Tak boleh, tanya siapa? Tanya kontraktor kan. Okey, nak letak dia punya wiring, tanya siapa? Arkitek juga, habis kan. Tak boleh, tanya siapa? TMB lah, engineer kan. Kena dia punya apa dia air tak air apa semua ni kan, bilik air apa semua, takkan tanya arkitek juga kan. Dia tak dah masuk kepakaran setiap seorang yang berbeza. Okey, jadi kaedah tu ada, itu yang kita kena buat. Sebab itu dalam hadis Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris saah. Sekiranya diberikan sesuatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Okey, ataupun maka tunggulah kebinasaan. Okey, nak apa? Nah. Okey, baik. Kemudian penjelasan kepada segala sesuatu secara formula semua ada dalam Al-Quranul Karim. Okey, kemudian huda, hidayat. Hidayat ini sebenarnya kan dia satu benda yang lebih bersifat apa? Spiritual. Dan masalah spiritual adalah masalah utama umat manusia. Betul tak? Kadang-kadang ada umat manusia yang hebat dalam binaan, pembinaan, dalam macam-macam lah, perniagaan dan sebagainya. Okay, yang sudah-sudah, yang lepas-lepas. Tapi dalam hidayat masalah. Okey. Rahmah. Rahmah pun satu hal juga. Tanpa rahmat kita tak boleh hidup antara kita sendiri pun. Betul tak? Ya, jadi rahmat ada dijelaskan bagaimana rahmat itu dalam Al-Quranul Karim. Bushra lil muslimin. Bushra, berita gembira. Orang yang beriman kadang-kadang menghadapi banyak tribulasi dalam kehidupan. Banyak ujian yang kena bila kena ujian orang Islam, orang yang tak Islam ni lepaslah pula. Kan? Kenapa? Jadi bushra kan, kita baca Al-Quran, okey, wabasyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Yang mana bila ditimpa musibah, dia akan buat apa? Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Dengan itu dia akan dapat rahmat daripada Allah, akan dapat apa dia? Kurniaan daripada Allah kan. Itu caranya untuk kita menghadapi mendapat busyra sebagai contoh. Segala-galanya penjelasannya ada dalam Quran. Tapi realitinya, malangnya, finding, jumpaan itu selalunya dijumpai oleh ilmuwan barat. Tetapi terlalu excellent, tidak ada jumpaan yang dibuat oleh orang Selatan. Contoh yang berkaitan dengan mengandung dan kelahiran kanak-kanak. Saintis barat yang jumpa begini langkah-langkah, tapi tidak berlaku pada golongan yang faham Quran. Okey. Soalannya ialah, tadi Ustaz sebutkan bahawa ayat yang kita bacakan itu tibyanan likulli syai', penjelasan kepada setiap sesuatu, segala sesuatu. Sedangkan dalam alam realiti, okey, maknanya ayat Quran tersebut seolah-olah menceritakan kepada kita siapa yang faham Al-Quran dia akan dapat macam-macam. Okey, new findings ataupun penerokan yang baru. Okey. Tapi malangnya kita dapati sekarang ini hakikat kehidupan yang dapat new findings adalah yang bukan Islam. Okey. Jadi kenapa jadi begitu? Kan, betul? Kenapa jadi begitu? Ada tak kita terfikir benda ni? Kadang-kadang terfikir juga kan? Kan kita baca macam ni, baca hebat. Tengok mana satu yang orang Islam buat lah sini. Tengok. Ni mana? Negara mana? Telefon, smartphone. Negara mana buat? China, Amerika. Kipas tu sendiri ada nama Abu ke ada? Tak ada. Kin nama dia. Kan, apa lagi?
Cari tengoklah apa benda. Warfadel Pro, bukan nama Melayu lah, bukan nama Islam pun. Apa lagi? Sony. Jadi macam kalau kita memahami Al-Quran, banyak kita dapat. Okey, kat sini kita kena tengok pada sejarah. Kalau tengok pada sejarah, kita akan dapati tengok daripada awal kan, Arab macam mana? Arab asalnya zaman Nabi turun tu, dari sudut tamadun kosong. Seperti saya sebutkan dulu kan, agaknya pada kelas yang pertama, bila orang Arab, para sahabat berperang dengan Rom, pedang mereka tu kan, banding dengan pedang Rom kata takkan nak lawan kami dengan rotan kot. Tak, pedang dia lah halus gitu kan, nak lawan dengan Rom dengan ni, habislah apa. Ya, lebih kurang itulah kan, kamu semua akan dibinasakan oleh kami. Gitulah bangganya Rom ni. Okey. Jadi dari sudut tamadun tak ada, tapi tengok macam mana sikit demi sedikit dia naik. Kan? Zaman Omar, apa Omar buat? Zaman Rasulullah SAW, macam mana dia boleh kembalikan, dia boleh keluarkan, Nabi SAW keluarkan umat manusia, umat Arab jahiliyah kepada kehebatan Islam. Kan, dalam bermasyarakat. Asalnya bunuh-bunuh antara sama lain, tak ada, semua hilang. Tamadun, okay, kekuatan dan sebagainya, okay, ketenteraan kan, yang sikit boleh kalahkan yang banyak, kira hebat lah kan, betul tak? Okay. Kemudian Abu Bakar teruskan lagi. Omar, pada zaman Omar tu dia seolah-olah, kalau bahasa Jawanya, peak kan, dia apa, yang paling tinggi sekali kehebatannya. Dan disitulah Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesuatu perkara kalau dah sempurna, dia akan apa? Dia akan kurang. Sesuatu perkara kalau dah penuh kan, dah penuh dia jadi apa lepas tu? Dia akan kurang balik. Okey, itu adalah adat dalam ciptaan Allah. Okey. Dengan itu, kalau kita teruskan lagi, teruskan, zaman Islam berkembang ke negeri-negeri barat ataupun negeri-negeri orang kafir. Masa tu Islam, kita mengatakan bumi ni khilaf kan, ada khilaf lah kan, bumi tu apa, bulat ke ataupun lepeh macam ni, sampai tepi tu blup jatuh. Kan, adakah begitu? Tak, orang Islam kata bulat. Okey. Orang Kristian mengkafirkan orang yang mengatakan bumi itu bulat. Gereja mengkafirkan. Tapi bila orang Kristian belajar daripada orang Islam, kan, masa tu peradaban kan terbuka kan, dibuka satu kota demi satu kota demi satu kota. Spanyol adalah Andalusia, Jabal Tra adalah Jabal Tariq, betul tak? Cordova adalah Cortobah, Al-Imamul Qurtubi, itu dia, Al-Imam Cordovi kan, Cordova sekarang ni. Okay, Jabal Tariq, Jabal Tra gitu, apa benda lah. Gibraltar. Gibraltar, saya tadi slang lain sikit kan. Gibraltar, Jabal Tariq. Tariq bin Ziyad adalah orang yang membuka kota apa dia, Andalus ataupun Spanyol. Faham tak? Bila benda tu dapat ke sana, sampai ke sana, orang yang Kristian belajar. Kita pada orang Islam, pada itu benda biasa, pada mereka benda baru. Mereka ambil, bawa balik semula, kena seksa, kena azab, kena bakar lagi kan. Setengah saintis kena bakar. Saintis dapat ilmu dari mana? Daripada orang Islam. Kena bakar, tapi dia orang lawan. Kita dah jadi benda biasa. Orang yang dapat benda biasa, dia apa, orang Jawa kata take for granted. Kata tak? Dia macam, alah, benda ni biasa lah ni, dia tak kisah sangat. Tapi dia orang bersuruh sungguh-sungguh. Dan dengan itu, nampak tak sekarang ni kita berada di zaman yang tinggi, mereka baru nak naik. Banyak masalah lagi kan, ya, dalam tamadun mereka tu. Bila kita dah naik, kita mula turun, di situ mereka mula naik. Okay, dalam kajian-kajian. Okay, kalau tengok dalam bidang perubatan, caesarean, apa dia panggil apa? Amaliyah Qaisariyah. Caesarean apa ni? Bedah caesarean ni siapa yang buat? Ibn Sina. Orang Islam ke orang daripada kumpulan Islam ke kumpulan kafir? Kalau tengok bahan dia tu, betul ke? Macam apa? Macam seolah-olah apa? Dia panggil apa ni? Pembaris sikit, betul belok sikit gini kan. Anak duduk kat sini, kalau nak potong kat sini. Saya tengok tu pun, ni nak potong ayam ke apa ni kan. Tapi begitu dia berjaya buat benda tu. Okey, masa, jam dan sebagainya kan. Okey, kalau tengok betul-betul terbang. Bukan brothers apa, right brothers tu.
terbang nak terbang tu sendiri, nak kapal terbang semua kan asalnya daripada Islam. Okay, pengembaraan dunia itu asalnya juga daripada kemahiran orang Islam. Okay? Tapi pandailah orang yang barat untuk menenggelamkan kan. Dan daripada situ bila kita dah hebat, bila dah hebat, satu masa kita turun, masa tu mereka naik. Bila mereka naik itu mereka tutup. Okay? Jadi kalau nak tanya asalnya dari mana, kita kata asalnya adalah daripada tamadun kehebatan Islam juga. Cuma kita tak dapat nafikan bahawa sekarang ni kita ketinggalan dalam bidang-bidang tersebut, ketinggalan. Tak dapat nafikan. Kenapa? Kerana itulah dia, kita dah mula tinggalkan. Betul tak? Dah mula tinggalkan agama tu. Mereka kaji betul-betul kan bahasa Arab kan. Kalau kadang-kadang kita kata bahasa Arab ni tak faham bahasa Arab pun tak apa, betul tak? Orang Jepun datang kan, datang ke UKM cakap bahasa Arab. Tengok Jepun cakap bahasa Arab, macam tak percaya lah. Tengok kita tak tengok dah isi, kita tengok dia kan. Dia ni cakap bahasa Arab. Semua ada pelik. Sedangkan kita yang pengajian Islam, fakulti pengajian Islam ni pun ada yang tak tahu bahasa Arab lagi. Di antara penceramahnya, pensyarahnya, apatah lagi dengan ustaz-ustazahnya yang bakal jadi graduan tu. Bahasa Arab tak boleh lagi. Suruh baca yang ni, taubat tak faham. Sebahagian je lah. Saya mengajar sendiri kan, baca tu teks, kajian teks kan, kitab tafsir, tak faham. Yang datang dari negara-negara, belajar dari negara-negara Arab, orang Melayu kita lah kan, belajar dari negara Arab, baca tak faham. Okay, jadi itu antara masalahnya. Memang kita kena akui benda tu, kelemahan, tapi kita juga kena faham bahawa maldi maksudnya zaman silam kita adalah zaman silam yang hebat. Caranya ialah nak dapat kehebatan tu, kembalilah kepada apa yang mereka amalkan. Itu je cara dia. Okay? Jadi kalau kita nak kata bahawa orang barat tanpa Al-Quran dia dapat, tak. Orang barat dengan kajian Al-Quran oleh saintis-saintis Islam, mereka mengembangkan lagi. Situ mereka sampai ke tahap ni. Okay?